الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah saya akan meneruskan pada pagi ini dengan muka surat yang ke-16 insyaAllah. Muka surat yang ke-16 daripada Mashaf Madinah Al-Munawwarah. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, kesesuaian, kalau dapat tengok handphone ataupun dapat memegang Mashaf, maka insyaAllah itu adalah lebih baiklah insyaAllah, untuk dapat kita tengok apakah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini, muka surat yang ke-16. Saya akan bacakan sedikit daripada ayat muka surat yang ke-16 ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 102 sehingga ayat 105. Semoga-moga dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ni, di samping kita tadarus Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita khatam Al-Quran, kita juga dapat mengambil pengajaran sedikit daripada muka surat daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat ini. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Ayat ini menceritakan tentang, secara ringkasnya dulu, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ni banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel. Bani Israel ni ialah, kalau sekarang ni kita kata orang Yahudi lah, orang Yahudi sebab Bani Israel dulu adalah orang Yahudi dan juga Kristian dulu. Tapi selepas daripada tu, orang-orang Kristian ni telah, mungkin mereka ni bukan lagi Bani Israel. Mungkin mereka ni orang-orang yang bukan daripada keturunan Bani Israel. Bani Israel ni ertinya ialah keturunan daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Anak Nabi Ibrahim ada dua orang. Seorang Nabi Ishaq, seorang Nabi Ismail. Jadi daripada keturunan Nabi Ishaq ni nama dia Bani Israel. Anak Nabi Ishaq ialah Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub adalah Nabi Yusuf. Jadi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Anak seorang lagi, anak Nabi Ibrahim ni ialah Ismail. Tapi Ismail ni telah diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan di Makkah. Jadi Nabi Ibrahim berasal daripada Palestin. Jadi disuruh oleh Allah, diminta oleh Allah supaya diletakkan di Mekah. Jadi Nabi Ismail bersama dengan mak dia Hajar tinggal di Mekah. Kemudian dia bertukar menjadi orang Arab kerana Nabi Ismail berkahwin dengan orang Arab. Jadi lepas itu, daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tempoh di antara Nabi Ibrahim sehingga Nabi Muhammad ni, masa dia ialah 1000 tahun. Jadi bagi Bani Israel, jadi ada dua link macam tu. Satu ni daripada Nabi Ishaq, namanya adalah Bani Israel. Bani Israel ni keistimewaan dia ialah, dulu sebelum daripada Nabi Muhammad datang, mereka ni dianggap sebagai umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia ni Allah Taala beri kepada mereka ni banyak rasul-rasul. Allah Taala pilihnya supaya mereka ni menjadi orang-orang yang akan menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Mereka ni Islam juga, sebab Nabi Ibrahim adalah Islam. Semua nabi-nabi adalah Islam. Sebab Islam itu artinya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu tunduk. Aslama yuslimu, islamun, tunduk. Kemudian dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu ni menjadi muslim. Tapi selepas daripada tu, semua apa yang dibawa, semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi Bani Israel ni telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi dan juga Kristian. Lalu mereka ni
Allah Subhanahu Wa Taala tutup mereka ni, tutup artinya dah cukuplah kamu, Allah Taala tak beri lagi kelebihan kepada kamu. Jadi Allah Taala beri kelebihan pula kepada Islam ni, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni kita akan baca kisah-kisah Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dengan banyak ni artinya sangat banyak cerita. Kenapa? Soalannya dalam surah Al-Baqarah banyak diceritakan tentang Bani Israel. Kerana ulama tafsir kata bahawa surah Al-Baqarah ni surah yang pertama selepas daripada Al-Fatihah. Surah dia panjang, cerita tentang Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu secara langsung, secara tidak langsung kepada umat Islam, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa sekarang ni kamu semua akan mengambil alih apa amanah yang telah diberikan kepada Bani Israel. Bani Israel ni banyak sesat. Mereka ni banyak menyeleweng. Dan mereka ni salah satunya yang jahat Bani Israel membunuh Nabi-Nabi. Mereka telah bunuh Nabi Zakaria. Mereka telah bunuh Nabi Yahya. Mereka telah mendustai, tidak percaya kepada Nabi Isa. Nabi Isa tu sebenarnya Bani Israel. Tapi mereka sendiri yang nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi. Padahal Nabi Isa tu adalah daripada Maryam binti Imran. Imran tu ialah Bani Israel. Jadi gitulah cerita dia. Yang akan kita tengok pada hari ini dalam muka surat yang ke-16 ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan seterusnya apakah kejahatan Bani Israel. Iaitu mereka ni belajar sihir. Mereka ni kata mengikut Nabi Sulaiman, tapi mereka sebenarnya memandang jahat kepada Nabi Sulaiman. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wattama'u. Ayat ni bermula dengan wattama'u. Wattama'u artinya mereka mengikuti artinya. Mereka tu siapa? Mereka ni orang-orang Yahudi. Mengikuti ma tatlus syayatin, apa yang telah dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, ke atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi apa maksud ayat ni? Ayat ni maksudnya berlaku satu peristiwa iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dia selalu sebut kepada orang Yahudi di Madinah ni ceritanya di Madinah. Di Madinah ni, di keliling Madinah ataupun di sekitar tepi-tepi Madinah tu ramai orang Yahudi. Orang Yahudi ada 3 bani di situ. Ada 3 kumpulan. Bani Quraizah, Bani An-Nadir, Bani Qainuqa nama dia. Kumpulan-kumpulan orang Yahudi ni, mereka ni berasal daripada utara. Tapi mereka ni telah turun dan tinggal di Madinah dan mereka ni dah menjadi orang Arab. Samalah kita, macam kita mungkin kata setengah-setengah daripada ni turun ke setengah-setengah negeri dan tak pandai dah cakap apa ni, Tionghoa tak pandai cakap apa, tak pandai. Mereka cakap bahasa setempat je. Jadi orang Yahudi ni, mereka ni turun daripada Palestin, asalnya daripada utara di Syam. Kemudian mereka ni tinggal di Madinah dan mereka ni dah mula bercakap bahasa Arab dan memang menggunakan bahasa Arab, kecuali satu saja. Mereka ni akan membaca kitab mereka dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani. Jadi apabila Nabi kita sampai ke Madinah sallallahu alaihi wasallam, sampai di Madinah, kemudian Nabi selalu berjumpa dengan orang Yahudi ni. Nabi bercerita Islam kepada mereka, dan apabila Nabi Muhammad sebut tentang Nabi Sulaiman, sebab Nabi Sulaiman ni salah seorang daripada Nabi kita dan 25 orang.
Nabi-nabi kita sebut Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. Mereka kata apa? Orang Yahudi kata, kenapa kamu suka sebut pasal Nabi Sulaiman? Bagi mereka, Sulaiman ni bukan Nabi. Sulaiman ni bagi mereka, walaupun mereka kata Nabi, tapi mereka kata apa? Sulaiman ni sebenarnya adalah seorang tukang sihir. Ni jahat mereka. Jahat orang-orang Yahudi. Dia kata Nabi Sulaiman ni tukang sihir. Dia belajar daripada mana? Belajar daripada syaitan. Jadi dia ceritalah, ada banyak di sini cerita-cerita yang tidak betul lah. Saya cerita sikit yang tidak betul. Cerita tidak betul ni ialah biasanya daripada nama dia Israiliyat. Israiliyat ni ialah cerita-cerita yang diambil oleh orang Islam daripada kumpulan Bani Israel. Iaitu orang-orang zaman dulu ni, masa zaman Nabi, zaman selepas Nabi ni, ramai orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Orang Yahudi ni lebih hebat daripada orang Arab dari segi mereka ni pandai membaca, pandai menulis, ada kitab dan sebagainya. Sebab itulah mereka dipanggil sebagai Ahlul Kitab. Orang yang mempunyai kitab. Jadi mereka ada kitab mereka, kitab Taurat yang telah diselewengkan tu. Jadi dalam kitab mereka ni ada banyak cerita-cerita. Dan mereka ni mahir tentang cerita-cerita. Jadi bila orang Islam masuk, mereka orang Islam ni, bila orang Yahudi ni masuk Islam, mereka bawa semua cerita-cerita yang mereka dapat dulu semasa mereka ni Yahudi ni. Jadi mereka bawa semua cerita-cerita tu. Jadi cerita-cerita ni ada betul, ada tak betul. Jadi sebab tu Nabi SAW ada satu hadis kata, wahadithu an bani Israil wala haraj wa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Nabi kata, kalau kamu nak cerita tentang Bani Israel, silakan. Cuma kalau benda tu betul, terima. Kalau tak betul, jangan terima. Kalau tak tahu betul tak betul, diam sudah. Jadi cerita Bani Israel ni antaranya ialah, dia kata, ni cerita yang masyhur. Ada dah sebut dalam surah Sad nanti. Surah Sad, InsyaAllah, kalau kita sampai surah Sad nanti. Tak tahulah tahun berapa. Kita akan baca surah Sad. Dalam surah Sad ni diceritakan bahawa Nabi Sulaiman sekali tu nak masuk. Ni cerita tak betul. Saya sebut ni cerita tak betul. Dia nak masuk tandas. Lepas tu dia letakkan cincin dia di luar tu. Lalu dicuri oleh syaitan. Dia beri pada isteri tipu, syaitan datang ambil semua tu kan. Lepas tu, tu cerita dia. Kemudian antara cerita lagi dia kata Nabi Sulaiman ni sebenarnya tak ada power. Power dia tu ada pada satu benda ditanam di bawah kerusi dia. Jadi sebab itulah dia power. Ni cerita macam apa ni, Lord of the Ring, macam cerita-cerita tukang sihir, cerita TV, cerita movie ni semua ni. Cerita merapu-rapu ni, cerita-cerita ni, sihir-sihir ni sebenarnya banyak Yahudi banyak. Jadi dia sebut sini, yang betulnya di sini ialah sebenarnya Nabi Sulaiman ini yang ala mulki Sulaiman, dalam ayat ni ala mulki Sulaiman bukannya kerajaan Nabi Sulaiman. Maksudnya ni syaitan telah mengajarkan sihir kepada orang semasa zaman Nabi Sulaiman. Jadi semasa zaman Nabi Sulaiman tu syaitan ni dia mengajarkan kepada orang. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, Allah Ta'ala kata. Kenapa tidak kafir? Kerana orang-orang yang belajar sihir, orang-orang yang guna sihir, orang-orang yang yakin pada sihir, dia mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah kafir. Bukan belajar sihir. Belajar saja tidak apa. Belajar saja ada hukum dia. Ada dosa besar, ada sebab, tak ada sebab. Tapi siapa yang percaya kepada sihir? Sihir ni lain daripada silap mata, bukan silap mata. Sihir ni adalah sihir. Yang orang buat sihir tu. Jadi siapa yang percaya kepada sihir, dia akan kafir. Jadi dalam ayat ni kata, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinnash shayatin kafaru. Tapi yang kafirnya adalah syaitan. Yu'allimunan nasa sihra. Syaitan telah mengajar sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita pula tentang ada dua orang yang bernama Harut wa Marut. Harut dan juga Marut. Allah Ta'ala sebut sini, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ada satu tempat di Iraq, nama dia Babil nama dia. Orang dulu panggil Babylon. Ada cerita-cerita dulu maknanya Babylon. Babylon ni dalam bahasa Arab dia Babil. Babil ni ialah satu tempat dulunya masyhur dengan tukang sihir. Jadi ramai sihir, banyak sihir di situ. Jadi Allah Ta'ala telah menurunkan kepada Babil ni, kepada bandar Babil ni, dua orang manusia. Iaitu yang pertama nama dia Harut, yang kedua nama dia Marut. Jadi dalam ayat Quran ini, dalam Quran ni kita akan baca, bacaan biasa ialah Malakaini. Malakaini. Tapi ada qiraat lain, qiraat ni maknanya bacaan lain.
Sebab Quran ni kadang-kadang dia ada banyak beberapa bacaan. Dia ada 7 semua. 7 bacaan pada setengah-setengah tempat. Dalam ayat ni kita akan baca biasanya malakai ni dalam mushaf ni. Tapi ada bacaan malikai ni, lam tu baris bawah Jadi malikai ni. Kalau malakai ni maknanya 2 orang malaikat. Kalau malikai ni 2 orang raja. Dia lain sikit Malakai ni 2 orang malaikat. Jadi ceritanya Allah Taala telah kirimkan 2 malaikat dalam bentuk rupa manusia. Ini satu pendapat tafsir kata. Kalau baca malakai ni, 2 orang manusia, 2 bentuk manusia, 2 orang malaikat berbentuk manusia. Kerja dia apa? Nama dia Harut wa Marut. Kerjanya ialah mengajar kepada manusia sihir. Kenapa dia nak mengajar sihir? Sebenarnya bukan nak mengajar sihir, tapi sebenarnya kerja dia ialah nak test manusia. Nak test. Siapa nak belajar sihir? Siapa yang belajar sihir, dia akan jadi kafir. Siapa tak belajar sihir, dia akan selamat. Tapi dia test. Tapi sebelum daripada dia mengajar sihir, dia akan beritahu satu perkara. Apa dia beritahu? Kita baca sini. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Mereka mengajarkan sihir, dia kata. Tetapi sebelum daripada mereka mengajar sihir, 2 orang ni mengajar sihir, yaqula tu makna 2 orang. Mereka berdua ni akan berkata, innama nahnu fitnah. Kami ni sebenarnya nak test saja. Dia beritahu dah. Disclaimer siap-siap Aku mengajar sihir ni sebenarnya nak test kamu semua. Oleh kerana tu fala takfur. Jangan kamu belajar. Kerana kalau kamu belajar sihir ni, kamu akan jadi kafir. Lalu fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Akhirnya ada di kalangan daripada Bani Israel ni yang belajar juga sihir. Nabi Sulaiman ni salah seorang daripada Nabi Bani Israel. Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud. Nabi Daud ni adalah orang yang bawa Bani Israel tu yang bunuh Jalut. Dia ada Jalut, dia ada Talut. Dalam cerita dalam dalam surah Al-Baqarah ni sebelum daripada ni. Selepas daripada ni, minta maaf. Selepas daripada ni akan ada cerita tentang Jalut dan juga Talut. Jalut ni dalam bahasa Inggeris dipanggil Goliath. Jadi adalah cerita orang putih tu buat daripada Injil, dia kata David and Goliath. David and Goliath tu maksud Nabi Daud dan juga Nabi Daud dan juga Jalut. Jalut ni dia ni besar. Itu. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud. Dia ni Nabi. Jadi apa yang berlaku ni? Jadi cerita ni semuanya berlaku selepas daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia kata sini, dia kata mereka pun belajar, dia kata. Mereka pun belajar. Belajar apa? Mereka belajar daripada Harut dan Marut ni bukannya benda baik. Perkara-perkara yang tak baik mereka belajar. Mereka belajar apa? Antara yang mereka belajar ialah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Satu benda yang sihir yang boleh menyebabkan suami isteri itu bergaduh. Ni adalah sampai sekarang ada style macam ni. Dipanggil sihir tafriq dia panggil. Saya tak belajar sihir tapi nama saya belajar nama-nama je. Nama dia sihir tafriq dalam bahasa Arab. Sihir tafriq tu ialah sihir kalau kita tak suka pada orang, kita nak jadikan supaya dia dan orang yang dia baik tu jadi bergaduh. Kalau suami isteri jadi bergaduh suami isteri tu. Jadi suami tengok isteri macam apa? Macam hantu ke? Isteri tengok suami macam apa? Macam lembu ke? Macam-macam. Jadi tu nampak tu benda tu memang ada sihir dia. Jadi sihir inilah yang dipelajari oleh Bani Israel daripada Harut dan juga Marut. Harut dan Marut dah pesan dah. Siapa yang nak belajar dengan aku, jaga. Siapa yang belajar jadi kafir. Tapi dia belajar juga. Dia tak kisah Bani Israel ni. Dia tak kisah Yahudi, dia nak belajar juga. Kemudian dia kata, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Allah Subhanahu Wa Taala kata, semua benda sihir ini tidak akan memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Maknanya sihir ke sebenarnya bukan sihir saja, apa-apa semualah obat ke, bomoh ke, apa lagi kita kata. Atas dunia ni lah kan. Pomen kereta ke, dia tak boleh baiki kereta. Pomen tak boleh baiki kereta. Dia tak boleh baiki kereta tu. Dia boleh usaha untuk baiki kereta. Doktor tak boleh ubat orang. Kalau doktor boleh ubat orang, boleh mengobati penyakit, doktor jadi Tuhan.
Minta maaf lah doktor Jadi kalau kita kata doktor ni berusaha untuk mengubat orang, mungkin sihat, mungkin tak sihat. Kalaulah doktor boleh ubat orang mesti sihat, tak adalah doktor yang sakit Doktor semua sihat belaka, tak matilah. Kalau boleh tak ada, semua orang mati, semua orang sakit Yang kita boleh buat apa? Usaha tu dapat pahala. Natijah dia, kesan dia, result dia itu terpulang kepada Allah. Sihir macam ni juga. Allah Taala kata wa ma hum bidarrina wa ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Allah Taala kata mereka ni wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Apa yang mereka belajar ni Allah Taala beritahu semua tu tak memberi bagus untuk mereka, tak memberi kebaikan untuk mereka. Mereka belajar apa yang wala yanfa'uhum, tak memberi faedah kepada mereka. Bahkan ma yadurruhum. Tengoklah ini cerita Bani Israel ni, orang Bani Israel ni dia belajar benda yang tak baik. Bukan belajar benda baik. Baiklah belajar nak tanam padi ke, baik belajar nak buat kereta ke, buat teknologi ke, kan bagus benda-benda tu. Tapi Bani Israel ni Allah Taala cerita dia belajar benda-benda yang boleh merosakkan orang. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, mereka belajar benda yang memudaratkan mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak memberi faedah kepada mereka. Wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah Taala kata mereka semuanya telah alimu, walaqad alimu, mereka tahu bahawa apa yang mereka buat ni sebenarnya adalah tidak memberi apa-apa faedah kepada akhirat mereka. Maknanya tak memberi faedah, maknanya untuk akhirat pahalanya mereka tak dapat apa-apa pahala pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala bi sama syarau bihi anfusahum, adalah seburuk-buruk apa yang mereka beli. Dia panggil beli sini, jual beli mereka tu. Jual beli ni maknanya menghabiskan masa. Bila kita ni buat satu-satu benda, kita belajar ke, sebenarnya kita ni sedang membeli, menjual beli, iaitu kita jual waktu kita untuk dapat satu-satu benda. Serupa juga apa-apa saja yang kita buat atas dunia ni adalah sebenarnya macam Allah Taala sebut syarau, ishtarau, tu maksudnya ialah jual beli. Kita jual masa kita, jual tenaga kita. Kita jual apa yang kita dapat. Yang kita dapat adalah sama ada pahala ke, sama ada kenyang ke, sama ada rasa bangga ke, itu semua benda yang kita dapat. Jadi ada benda yang kita dapat ni, benda tu tak ada faedah untuk kita dan tak ada faedah untuk akhirat kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, orang-orang Bani Israel itulah perangai mereka, lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu apa? Bahawa sebenarnya belajar sihir itu tak memberi faedah kepada mereka. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Allah Taala kata, kalaulah sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa, maka sesungguhnya pahala daripada Allah itu adalah lebih baik jika sekiranya mereka mengetahui. Jadi sekarang ni atas dunia ni ada dua bagi kita. Di depan kita ni ada dua perkara. Yang pertama sekali ialah kita beriman dan bertakwa. Maknanya kita beriman dan kita ikut apa yang Allah Ta'ala minta dari kita. Allah Ta'ala suruh kita buat macam ni, kita buat. Allah kata tinggal, kita tinggal. Itulah yang Allah Ta'ala kata lamasubatum min indillah. Itulah sebenarnya pahala daripada Allah. Yang lain daripada tu bukan pahala. Yang lain daripada tu setengah-setengah tu sia-sia. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala kata wal asri innal insana lafi khus. Manusia ni rugi. Kenapa rugi? Sebab mereka ni tidak melakukan 4 perkara. Amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Selain daripada 4 perkara ni, maka semua tu adalah rugi. Jadi ramailah yang rugi, bukan sebab Allah Taala sebut innal insan, al-insan tu semua manusia rugi, kecuali ni saja. Jadi Allah Taala sebut sini lagi, kalaulah mereka beriman dan bertakwa, nescaya pahala daripada sisi Allah itu adalah lebih baik, lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Sekarang ni ayat 104 Ayat 104 ni kita akan habis ayat 105 insya-Allah. 105. Jadi sikit lagi insya-Allah kan. Tak lama dak Imam insya-Allah. Kita dalam setengah jam lah insya-Allah. Dalam ayat ni, ayat 104 ni, satu lagi perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada kita orang-orang yang beriman. Iaitu apa? Dalam masa zaman Nabi dulu, ini sedikit berkaitan dengan bahasa Arab bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni, jadi sahabat-sahabat Nabi bila berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka akan kata satu perkataan. Perkataan dia apa?
perkataan dia adalah ra'ina. Dalam bahasa Arab ra'ina tu artinya ialah tolong tengok kami sikit, tengok kepada kami, kami nak tanya sikit, macam itulah maknanya. Ra'ina maknanya tengoklah kami maknanya. Ataupun ni nak tanya sikit, maksud tengok kami maknanya. Kami nak tanya sikit, kami nak beritahu satu benda. Contohnya itu dalam bahasa Arab dia guna perkataan ra'ina. Itu ra'ina. Jadi orang sahabat-sahabat Nabi ni bila mereka datang kepada Nabi, bila mereka duduk bersama dengan Nabi, mereka akan berkatalah ungkapan ni, perkataan ni ra'ina. Jadi perkataan ra'ina ni dia dekat-dekat sedikit dengan satu kata-kata dalam bahasa Yahudi. Dalam bahasa Yahudi ada satu perkataan nama dia ar-ra'unah. Ar-ra'unah ni maknanya ialah celaka, maksud dia. Celaka ataupun bodoh. Celaka atau bodoh. Iaitu dia kata orang-orang yang tidak mempunyai hikmah, tidak mempunyai hikmah, orang yang bodoh lah, orang tak boleh berfikir sangat, orang dungu orang panggil. Jadi bila sahabat-sahabat Nabi ni berjumpa Nabi, mereka akan berkata, ra'ina ya Rasulullah, ni ada satu benda ni, boleh dengar tak? Kami nak cerita sikit. Orang-orang Yahudi bila mereka berjumpa dengan Nabi, mereka akan gunakan perkataan yang sama. Tapi maksud dia mereka faham. Maksudnya ialah ra'ina daripada ra'unah, artinya bodoh. Bodoh, macam itulah. Panggil Nabi ni bodoh. Jadi mereka sama-sama mereka ni ketawalah. Sebab mereka faham bahasa tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya berkata kepada orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengatakan ra'ina. Jangan sebut perkataan ra'ina tu. Wa qulun zurna, tapi katalah unzurna. Makna dia sama. Makna ra'ina dengan unzurna sama. Cuma jangan guna perkataan ni. Kenapa? Kerana perkataan ni boleh menyebabkan disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi untuk memberi makna yang lain. Jadi, wahai sahabat-sahabat semua, gunakan perkataan unzurna bila bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasma'u, dan dengarlah. Ni kami nak tanya satu benda, macam itulah ni, kami dengar ya Rasulullah, unzurna ya Rasulullah, kami nak tanya satu benda ni. Macam tu. Tapi kalau orang Yahudi dia kata ra'ina, dia kata kami bodoh. Maksud mereka faham. Orang Arab yang sahabat-sahabat Nabi faham lain. Jadi daripada ayat ini, bagi kita tidak ada masalah lah, sebab kita tak ada Nabi dah depan kita. Bagi kita bahasa pun tak jadi masalah, sebab bahasa kita lain. Cuma ulama-ulama kata sini pengajaran dia ialah tidak boleh, dalam ayat ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh menyerupai orang Yahudi ataupun menyerupai melakukan satu perkara yang menyerupai orang kafir, walaupun tanpa qasad. Tanpa qasad ni tanpa niat. Sebab sahabat-sahabat Nabi bila sebut ra'ina, mereka tak berniat nak menghina Nabi, tapi orang Yahudi guna perkataan tu untuk menghina Nabi. Jadi daripada sinilah maka ulama kata dalam apa-apa perbuatan sahaja, dalam apa-apa perkara saja, kita tak boleh tidak dibenarkan untuk buat satu perkara yang mana benda tu sama dengan orang-orang Yahudi. Sebab itulah sebagai contohnya puasa. Puasa 10 hari bulan Muharram. Bila Nabi kita sampai ke Madinah, pada masa tu orang-orang Yahudi ni berpuasa. Jadi Nabi tanya, kenapa kamu berpuasa pada 10 hari bulan Muharram? Dia kata, sebab pada 10 Muharram inilah kami diselamatkan daripada Firaun. Iaitu seberang tu. Seberang laut tu, laut merah tu. Lalu pada masa tu Firaun mati. Ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dalam laut merah. Mati semua. Hari itu adalah hari 10. Jadi bagi mereka kata hari ini adalah hari kemenangan lah untuk kita. Hari gembira untuk kita. Jadi kami berpuasa. Sampai daripada zaman Nabi Musa alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Muhammad ni, mereka berpuasa. Sampai sekarang mereka berpuasa pada 10 Muharram. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi kata, kami adalah lebih berhak daripada kamu untuk berpuasa. Cuma Nabi minta daripada kita supaya jangan puasa sama dengan mereka. Puasalah satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Jadi maknanya sunatkan kita ni puasa Tasu'a dan juga Ashura, macam tu. Seterusnya ada lagi beberapa perkara lah di sini. Contohnya ialah
Nabi SAW melarang kita sembahyang semasa matahari naik ataupun matahari jatuh. Masa matahari tengah-tengah nak naik tu tak boleh sembahyang. Masa matahari tengah-tengah nak jatuh tu, itu waktu-waktu yang dilarang untuk kita sembahyang. Kenapa? Kerana disebutkan oleh ulama kata, kerana pada masa tu adalah setengah-setengah daripada orang dunia ni, masyarakat dunia yang sembah matahari dan sembah ni, mereka ni sembahyang pada masa tu, sembah matahari itu. Jadi kita orang Islam dilarang daripada menyerupai. Bukan kita nak sembah matahari, kita sembah Allah Ta'ala. Tapi walaupun begitu, dia kata walaupun kita tidak mempunyai niat untuk menyembah matahari, tapi tak boleh juga. Kenapa? Perkara tu dia kata ada tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Maknanya kita tak boleh buat satu perkara yang sama dengan orang kafir. Jadi ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh ni menyerupai, maknanya buat satu perkara yang menyerupai apa yang dibuat khusus oleh orang-orang bangsa, orang agama tu, maka ia adalah satu bahagian daripada mereka. Seterusnya, walil kafirin azabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Ayat yang ke-105, ayat yang terakhir, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir daripada ahli kitab. Allah Ta'ala sebut ma yawaddu. Ma yawaddu maknanya ma yuhibbu maknanya. Orang-orang kafir ahli kitab ni dan juga orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Mereka ini tidak suka an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, tak suka kalau Allah Ta'ala turunkan wahyu. Khairin situ maksudnya wahyu. Wahyu daripada Tuhan kamu. Maknanya mereka ni orang Yahudi tak suka Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi kita SAW. Kenapa? Dalam ayat yang lain disebut hasadan. Hasadan tu maksudnya mereka ni dengki. Mereka tahu dalam kitab mereka memang ada sebut. Ada sebut apa? Bahawa sifat Nabi yang akan datang ni, tadi Imam kita baca tadi kan? Imam baca tadi surah As-Saff tadi kan? Dia kata musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa datang, dia beritahu kepada Bani Israel apa yang ada pada Nabi Musa itu betul. Dan kemudian tapi selepas daripada ni akan datang seorang rasul, nama dia Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad, selepas ni nama dia Ahmad. Orang Yahudi tahu, ada dalam kitab Taurat bahawa Nabi Muhammad ni ada, sifat dia ada. Dalam Quran sebut bahawa mereka ni, bahkan orang Yahudi ni lebih tahu daripada anak-anak mereka. Mereka kenal Muhammad ni lebih tahu daripada anak-anak mereka. Kerana apa? Sebab itulah ada seorang bernama Abdullah bin Salam, nama dia. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah seorang ulama daripada Yahudi. Dia tinggal di Madinah. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia tanya 3 perkara. Dia kata, ini hadis ni disebutkan dalam Bukhari. Dia kata, aku nak tanya kamu, kalau kamu ni betul seorang Nabi, maka kamu adalah Nabi. Kalau kamu boleh jawab 3 ni, kerana 3 soalan ni hanya boleh dijawab oleh seorang Nabi saja. Apa soalan dia? Soalan dia yang pertama ialah apa tanda kiamat? Dia tanya, ma asyratus saah, dia tanya. Apa tanda kiamat? Yang kedua, apakah perkara yang mula-mula dimakan oleh ahli syurga? Kita pun tak boleh jawab jugalah. Apa yang mula-mula dimakan oleh ahli syurga? Yang ketiga, kenapa kadang-kadang seorang anak tu mirip-mirip muka seperti ayah dia, dan kadang-kadang muka seorang anak tu mirip-mirip muka seperti mak dia? Tu 3 soalan. Siapa tanya? Abdullah bin Salam. Dia tanya kepada Nabi. Dia kata, kalau kau boleh jawab, kau adalah Nabi. Jadi kalau kita boleh jawab, kita Nabi juga, bukan? Jangan tak boleh perasan. Sebab kita dah tahulah, ada hadis tu. Jadi kemudian dia pun jawab, Nabi berjawab. Yang pertama, tanda hari kiamat ialah, ni sebahagian lah daripada tanda kiamat. Nabi kata, ialah satu api yang akan menghalau manusia daripada timur ke barat. Apa maksud ni? Bukan tempat ni lah cerita, kalau tak satu ceramah pula kuliah subuh pula lah kita. Tapi dia maksud, dia kata ada satu api akan menghalau manusia daripada timur ke barat. Jawapan yang kedua, perkara yang mula-mula dimakan.
oleh ahli syurga ialah hati ikan paus. Apa benda pula ni kan? Saya panjang cerita tu, explain itu. Yang ketiga, kenapa seorang anak tu kadang-kadang menyerupai muka ayah dia, kadang-kadang menyerupai muka mak dia? Nabi kata, kerana kadang-kadang apabila benih lelaki tu mengatasi benih perempuan, maka dia akan jadi muka ayah dia. Bila benih mak dia, macam itulah seterusnya. Abdullah bin Salam kata, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dia beriman. Kemudian dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia kata, aku ni di kalangan Bani Israel adalah orang yang hebat. Aku ni diterima oleh Bani Israel. Kalau tanya Bani Israel, Abdullah bin Salam, ini orang bagus. Kemudian tiba-tiba orang Yahudi datang. Abdullah bin Salam bersembunyilah, dia sembunyi orang ni, dia tak cerita. Kemudian Nabi tanya kepada orang Yahudi tu yang datang, orang-orang Yahudi datang, hai orang Yahudi semua, aku nak tanya kamu. Dia kata, apa pendapat kamu terhadap Abdullah bin Salam? Orang Yahudi jawab, itu mereka ni, dia orang bagus, dia orang bagus. Kemudian Nabi kata, apa kata kalau dia masuk Islam? Tak mungkin. Mereka kata, tak mungkin masuk Islam, tak mungkin. Tiba-tiba Abdullah bin Salam pun keluarlah daripada tempat persembunyian dia tu, muncul, dia kata, hai semua, tak adalah, ni saya berlakon je. Dia kata, aku dah beriman dah dengan Muhammad. Orang Yahudi kata, celaka kamulah seburuk-buruk orang. Tengok, bila orang Yahudi tu dah balik, Nabi kata, Abdullah bin Salam kata, macam itulah perangai orang Yahudi. Mereka dulu kalau macam ni, kalau ikut apa yang mereka nak, mesti jadi betul. Itu cerita ni Allah Taala cerita ni. Orang-orang Yahudi ni mereka ni tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah betul. Dan mereka tahu, tapi mereka tak suka. Kerana apa? Kerana hasadan. Hasadan ni artinya mereka ni dengki kerana Muhammad Nabi yang terakhir itu tak datang daripada keturunan mereka. Mereka nak daripada Bani Israel juga. Sebab tu masa berada di Madinah ni, kalau orang-orang Yahudi ni berperang dengan orang-orang lain, sebab dia selalu berperang zaman tu. Berperang orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Mereka berperang. Bila berperang, mereka akan sebut satu perkataan. Dia sebut apa? Dia kata, ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah dengan seorang Nabi yang akan menghapuskan semua ni. Orang-orang Arab ni. Jadi orang Arab ni dengar perkataan ni. Sebab tu orang-orang Arab di Madinah ni, Aus dan juga Khazraj, bila mereka dengar perkataan ni, mereka ni pun tertunggu-tunggu. Siapakah agaknya Nabi yang akan datang ni? Tiba-tiba masa mereka pergi buat haji pada tahun yang ke-11, 11 kenabian, bukan 11 hijrah, 11 kenabian, mereka jumpa Muhammad ni di Mekah. Tiba-tiba Muhammad ni mengajak kepada Islam. Mereka pun berkata, inilah dia Nabi yang disebut-sebut oleh orang Yahudi. Jadi mereka pun terus beriman. Jadi sebab itulah orang Madinah ni, bila mereka jumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka cepat-cepat beriman. Mereka kata, nanti takut orang Yahudi beriman terlebih dahulu. Baik kita beriman dulu, dan memang betul lah apa yang disebutkan oleh orang Aus dan juga Khazraj tu. Jadi setakat itulah saja insya-Allah kuliah kita untuk muka surat 16 Untuk muka surat lain, muka surat 1, 16 berapa insya-Allah ada dalam Facebook tu ada lebih kurang 300 Mr. Ada 300 video insya-Allah untuk tafsir setiap muka surat Jadi boleh pergilah ke Facebook tu kalau nak tengoklah insya-Allah Kalau ada peluang insya-Allah kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tangguh sesi kita pada pagi ini dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.